Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Gaji minimum sekadar kempen pilihan raya negeri. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menaikkan gaji minimum sektor swasta kepada RM1,500. Menurut Setiausaha Agungnya Kamarul Baharin Mansur, syarikat swasta perlu diwajibkan melaksanakannya melalui perintah gaji minimum, bukan hanya nasihat. Kamarul Baharin berkata, kerajaan seharusnya memahami keperluan mendesak bagi pekerja swasta seperti pekerja pembersihan, pengawal keselamatan dan pekerja ladang yang bergaji RM1,200. Jutaan pekerja yang berpendapatan rendah yang menunggu gaji minimum RM1,500 sangat teruja dengan pengumuman Perdana Menteri ketika kempen pilihan raya negeri PRN Johor sedang rancak berjalan. Katanya dalam satu kenyataan pada Ahad, lapor Sinar Harian. Kata Kamarul Baharin, kajian dan perbincangan telah selesai dijalankan melibatkan kerajaan, Kesatuan Sekerja serta Persatuan Majikan. Sepatutnya kerajaan boleh mewajibkan kadar yang baharu setelah kajian dikemukakan kepada Kabinet. Beliau turut menggesa supaya gaji minimum tidak dijadikan modal kempen politik oleh mana-mana parti kerana kadar baharu gaji minimum merupakan keperluan mendesak bagi pekerja. Kerajaan telah pun memastikan semua pejabat awam menerima jumlah gaji dan allowance sekurang-kurangnya RM1,500 sebulan. Sudah sampai masanya Kabinet mengumumkan gaji minimum yang baru seperti di dalam Akta Gaji Minimum yang memerlukan kerajaan mengkaji gaji minimum sekali dalam tempoh 2 tahun, tegasnya. Namun jawapan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan tidak selari dengan apa yang disebut dalam ucapan Perdana Menteri baru-baru ini. Beliau berdolak dalik apabila ditanya mengenai kenaikan gaji minimum RM1,500 di Parlimen. Saravanan berkata kajian terperinci sedang diperhalusi kerajaan dalam menentukan kenaikan gaji minimum itu tidak memberi kesan kepada kadar pengangguran di negara ini. Kerajaan dah bersedia umumkan gaji minimum dalam masa terdekat tetapi sedang diperhalusi dan meneliti beberapa faktor. Sebab kita tidak mahu ada majikan lain mengambil kesempatan terhadap gaji minimum ini dan mengurangkan pekerja mereka. Jelasnya, beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kulasegaran dalam sidang Dewan Rakyat pada Isnin. Justru kerajaan tidak akan melaksanakan gaji minimum pada penghujung tahun ini, katanya. Sebaliknya, perkara itu akan diumumkan dalam masa terdekat memandangkan situasi ekonomi negara ketika ini bertambah baik. Sebelum itu, Presiden MTUC Datuk Abdul Halim juga menemplak kenyataan Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF Datuk Syamsuddin Bardan yang menegaskan pelaksanaan gaji minimum baharu RM1,500 hanya akan menguntungkan pekerja asing. Pekerja asing untung kerana majikan hanya mementingkan pekerja asing, bukan gaji pekerja tempatan yang diberhentikan. Kenapa pekerja tempatan tidak mahu mengambil pekerjaan tertentu? Kerana gaji rendah. Kalau majikan ambil pekerja asing lebih murah, pekerja asing pun tidak perlu dibayar caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan bayaran untuk kerja lebih masa. Katanya seperti dipetik utusan online 18 Februari lalu. Majikan Malaysia disifatkan paling kedekut di Asia Tenggara dari segi bayaran upah apabila hanya membelanjakan 25% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK untuk gaji berbanding Indonesia 84% dan Filipina 76%. Menurut beliau, peratusan bayaran yang begitu rendah itu tidak masuk akal kerana rata-rata majikan berkemampuan untuk membayar lebih daripada gaji minimum RM1,200 yang diluluskan ketika pembentangan bajet tahun 2020. Malah katanya kerajaan sudah membantu majikan dalam pelbagai bentuk bantuan bagi meraih semula pendapatan yang hilang sepanjang tempoh pandemik COVID-19 bernilai berbilion ringgit. Majikan sepatutnya menjadikan masyarakat berkuasa beli, bukan memberikan masyarakat kuasa berhutang. Apabila bayar gaji rendah,
Ini membuka ruang untuk berhutang. Pekerja terpaksa buang masa kerja lebih masa, tegasnya. Nah, siapa yang membuat janji manis dan kemudian memungkirinya? Anehnya, pelabur asing tetap lari ke Indonesia dan Filipina. Tahukah anda berapa banyak gaji ketua pegawai eksekutif syarikat-syarikat di negara ini? John Channel mohon siapa yang tahu mencatat maklumat tersebut di ruang komen rentasan berita ini.